Saudara, dalam edisi Berita Plus minggu ini, kami tinjau satu hobi yang kian menjadi satu trend iaitu hobi memiliki kereta kawalan jauh atau lebih dikenali sebagai crawler. Bukan seperti permainan kereta kecil yang lain, kereta-kereta crawler mampu untuk merentasi anak sungai mahupun memanjat akar-akar pokok. Hobi ini semakin mendapat perhatian tahun lalu dengan jumlah penggiatnya melonjak lebih 60 kali ganda dalam tempoh setahun. Dalam laporan berikut, wartawan Nur Helmi Hakim membawa kita kembara bersama crawler bagi alami keseronokan dan keistimewaan hobi itu. Kesesakan trafik bukan hanya berlaku di jalan raya, malah ia boleh berlaku di tengah-tengah hutan sebegini juga. Mujur hanya untuk beberapa saat sahaja. Inilah antara anggota kumpulan penggiat kegiatan crawling Milk Bar Crawlers. Setiap hujung minggu, sekitar 40 penggiat hobi ini akan berkumpul, selalunya di Teluk Tampines atau di Taman Little Guilin untuk membawa masuk kenderaan mereka ke dalam hutan. This is something like a hiking section. Different from hiking section, we will bring our controller and we'll clear all the obstacles along the way that we face. Hobi ini kian popular dan menarik penyertaan masyarakat dari pelbagai latar belakang. Walaupun baru saja ditubuhkan tahun lalu, jumlah ahli kumpulan ini sudah melonjak 60 kali ganda daripada hanya 7 penggiat sahaja kepada lebih 430 anggota kini. Dan lebih 50% daripadanya adalah peserta Melayu. Selain dapat menceriakan diri, sesi sebegini juga dianggap sebagai peluang beriadah. Mudah kita bekerja tiap-tiap hari dan tak ada masa untuk bersenaman. So with this kita actually boleh keluar berjalan. Normally kita berjalan sehingga 10 kilometers. Kita dapat kumpul ramai-ramai dengan kawan. Memang seronok lah. Kita challenge each other dan bila dapat go through some of the obstacle, memang puas hati lah. Bagi Encik El Faiz Falik Muhammad Amin dan anaknya pula, ia merupakan peluang untuk mereka meluangkan masa bersama. Bawa satu family together, see the nature. Dia mempunyai satu remote control car yang kecil. Menurut para penggiat, aktiviti crawling ini sesuai untuk setiap golongan usia. Dalam kumpulan ini misalnya, anggota tertua berusia lebih 70 tahun, manakala yang paling muda belum cecah umur 10 tahun. Bagi kanak-kanak, kereta-kereta crawlers bukan sahaja satu permainan, tetapi mampu merangsang daya pemikiran mereka. He develop his motor skills, then he will know how to evade macam any obstacle. Hobi ini biasanya dilakukan di dalam hutan sebegini, lebih-lebih lagi dengan reka bentuk kereta yang lasak. Dan bagi kumpulan penggiat sebegini, lebih mencabar laluannya yang berliku-liku dan kadang-kala perlu berdepan dengan takungan air sebegini, lebih berbaloi buat mereka. Ini kerana mereka dapat meraih pengajaran dan pengalaman menerusi cabaran-cabaran sebegini. Memo, you come here, you straight here, then go up here. Encik Jason, mungkin bolehkah anda terangkan di mana kita sedang berada dan mungkin tahap kesukaran laluan ini? Today we are at Tampines Trail, and this area is one of the most challenging trail in Singapore. The line of the terrain, it will change in times, especially after raining, especially with all this rain. When RC car are crawling, sometimes we might need to use a winch, or we need to build bridge to cross the area like this. Bagi yang baru berjinak-jinak dalam hobi ini dan tidak memiliki kereta crawler, mereka tetap boleh ikut serta dalam kembara ini. Ini kerana crawler tambahan juga dibawa bersama untuk mereka cuba kendalikan. For newbie, it's very important to understand your rigs. So we suggest and we'll guide the new member along the way, guide them how to control and go to terrain with us. Normally, we don't encourage a member to buy first. Ini memandangkan pelaburan yang akan mereka belanjakan tidaklah murah. Setiap kereta peringkat permulaan boleh mencecah sehingga $300. Harganya boleh naik 10 kali ganda jika seseorang penggiat itu mahu menggunakan komponen lebih bermutu atau dengan daya kuasa lebih tinggi.
Selain kereta crawlers yang baik, kumpulan Milk Bar Crawlers ini juga berharap dapat menubuhkan kawasan khas buat hobi ini dengan lebih ramai penggiat yang menyertai mereka. Di carikan Gaza, Palestin, lain pula bentuk riadah yang semakin menjadi kegemaran ramai. Khabar Dunia merentas kawasan padang pasir di Rafah untuk membawakan kegiatan yang membantu mereka melupakan sejenak pelbagai ranjau pahit kehidupan di bawah pendudukan Israel. Setiap Jumaat, orang ramai berkumpul di pinggir padang pasir untuk menonton kereta-kereta dipandu dengan gaya membelok dengan laju di seleko atau istilahnya drifting. Kegiatan yang pada mulanya melibatkan hanya beberapa kawan yang berkongsi minat yang sama, kini berubah menjadi acara mingguan yang melibatkan lebih 40 buah kereta serta ratusan penonton. Ia juga merupakan peluang bagi para penduduk Gaza melupakan seketika pelbagai tekanan kehidupan yang dihadapi di bawah pelbagai sekatan Israel. Salah seorang peserta kegiatan drifting itu berkongsi memandangkan mereka tidak boleh keluar dari Gaza kerana sekatan yang dikenakan, acara sedemikian menjadi hiburan untuk melepaskan segala rasa bosan dan kecewa. Ada dalam kalangan penggemar sukan bermotor ini melahirkan rasa gembira kerana aksi-aksi mendebarkan yang dahulunya hanya dapat ditonton di kaca televisyen kini dapat disaksikan secara langsung di depan mata mereka. Di Bandar Madrid, Sepanyol pula, kambing biri-biri menggantikan kenderaan bermotor di jalan-jalan raya pada satu hari Ahad tertentu setiap tahun. Acara tahunan yang unik itu kami paparkan dalam segmen Destinasi kali ini. Para penduduk tempatan dan pelancong membarisi laluan khusus di jalan-jalan raya Madrid untuk menyaksikan upacara khas ini. Pada hari istimewa ini, ribuan ekor kambing ternakan dibenarkan di jalan raya yang lazimnya sibuk dengan kenderaan untuk bergerak ke kawasan berumput di luar bandar setiap musim sejuk. Ia sebagai memperingati laluan yang digunakan para penggembala kambing ratusan tahun dulu. Ramai yang terpegun dengan barisan kambing yang mengambil alih jalan-jalan raya bandar moden ini. Mereka akur acara ini bukan saja dapat berkongsi sejarah, tetapi juga budaya masyarakat Sepanyol yang silam. Ada yang berpendapat ia juga peluang baik bagi kanak-kanak yang belum pernah melihat kambing dari dekat. Ingin melihat pemandangan di luar kereta semasa dalam perjalanan ke destinasi dituju tetapi terganggu kerana asyik diajak berbual oleh si pemandu. Kicau minggu ini menghimpunkan reaksi terhadap ciri baru Grab iaitu Quiet Ride yang baru saja dilancarkan di Singapura. Ciri baru Quiet Ride Grab yang sebelum ini dirintis di beberapa kawasan di Malaysia kini ditawarkan kepada penumpang di Singapura pula. Bukan warganet saja yang mengalu-alukan pelancaran ciri baru ini, bahkan ramai juga pemandu yang turut menyambut baik berita tersebut. Saya pun suka pilihan ini kerana saya tidak suka berbual semasa memandu, kata seorang pemandu Grab. Ia seharusnya bagi semua perjalanan, tidak perlu berinteraksi dan tanpa muzik. Saya suka pilihan ini. Setengah pemandu asyik nak berbual saja, kadangkala ia mengganggu ketenangan. Namun, setengah warganet turut bimbang langkah ini akan mewujudkan masyarakat yang kurang ramah dan berat mulut. Berakhirnya interaksi sosial, setengah orang mungkin tidak mahu berbual dengan orang lain sama sekali. Perkara ini juga boleh dijadikan sebagai satu isu. Sudahlah kita asyik dengan telefon bimbit kita sepanjang hari dan ini dijadikan sebagai satu pilihan pula. Apa yang membimbangkan sebilangan netizen adalah ciri ini akan diperluaskan kepada perkara-perkara lain dalam kehidupan seharian masyarakat. Misalnya, larangan bercakap di dalam lift semasa kemuncak pandemik. Adakah masyarakat semakin kurang ramah dan berat mulut? Atau adakah ia sesuatu yang berubah dengan peredaran masa?